Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami bertiga, saya Izham, Azmin dan Khairul akan membentangkan mengenai aktiviti literasi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi Syamis bin Muhammad Asmawi ataupun boleh dipanggil sebagai Cikgu Min ataupun Cikgu Syam pun boleh. Jadi saya dan rakan-rakan seperjuangan saya akan menerangkan tentang aktiviti literasi bahasa ini. Kami memilih aktiviti seperti Smart Wheel untuk memberikan cadangan untuk para ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka dalam menguasai literasi bahasa. Namun, mesti ramai yang tertanya-tanya, apakah itu Smart Wheel? Jadi, kami akan kupaskan selanjutnya di dalam channel YouTube kami ini, dalam video kali ini. Jadi, saya akan memulakan dahulu sedikit sahaja, iaitu aktiviti Smart Wheel ni merupakan aktiviti yang boleh dijalankan secara bersemuka ataupun offline untuk meningkatkan kreativiti anak-anak dalam menguasai literasi bahasa dalam huruf dan sebutan. Aktiviti ini dinamakan sedemikian kerana untuk menarik minat mereka. Seperti yang kita tahu, anak-anak apabila kita memberitahu sesuatu perkara yang mereka tidak pernah dengar, mereka berasa berminat untuk ingin tahu ataupun perasaan ingin tahu mereka itu membuak-buak. Jadi, kita menggunakan konsep itu untuk menarik minat mereka untuk melakukan aktiviti ini secara seronok. Namun, setiap aktiviti yang kami lakukan ini mungkin ada kurangnya. Namun, saya dan rakan-rakan saya akan cuba sedaya mungkin untuk memberitahu ataupun menguar-uarkan kepada ibu bapa di luar sana untuk menggunakan aktiviti ini secara berterusan ataupun dalam masa yang panjang. Mereka dapat menggunakan Smart Wheel ni untuk memberikan literasi bahasa kepada anak untuk menguasai literasi baca mereka. Kami mengsyorkan untuk kanak-kanak yang berumur antara 6 hingga 8 tahun untuk bermain aktiviti ini kerana kami yakin dengan aktiviti yang kami lakukan ini ia dapat memberikan satu pengajaran ataupun satu ilmu yang baik kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, saya akan mempersilakan rakan-rakan saya untuk meneruskan perbualan kita pada hari ini. Seterusnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk bermain dengan roda pintar ini. Baik, mula-mula ibu bapa perlu memperkenalkan huruf-huruf konsonan yang terdapat pada roda pintar itu kepada anak-anak. Dan selepas memperkenalkan huruf konsonan tersebut kepada anak-anak, ibu bapa perlu membunyikan huruf-huruf konsonan tersebut. Contohnya seperti B, J, D. Seterusnya, yang kedua, ibu bapa perlu pula membunyikan huruf-huruf vokal yang terdapat pada roda pintar ini. Contohnya seperti A, I, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Dan yang ketiga, ibu bapa perlu meminta anak-anak menggabungkan dua huruf konsonan dan vokal yang terbentuk hasil daripada putaran roda pintar itu. Dan akhir sekali, ibu bapa perlu meminta anak-anak untuk membunyikan suku kata yang dibentuk. Contohnya seperti huruf B berjumpa dengan huruf A, kanak-kanak akan menyebutnya ba. Huruf D berjumpa dengan huruf I, D. Huruf K berjumpa dengan huruf O, ko. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh video seorang kanak-kanak bermain dengan roda pintar ini di bawah pengawasan ibunya.
saya akan mainkan video ini. Wait, okay, baca yang ini dulu. Gi, Yelah. fa, gi, hu, jo, ke, le. Pandai. Pusing lagi. Jadi itulah contoh seorang kanak-kanak. Dia dapat membaca huruf, dia dapat membaca suku kata yang terbentuk hasil daripada putaran roda pintar ini di bawah penguasaan ibunya. Okey, terima kasih Saudara Izham atas penerangan tentang cara bermain permainan ini tadi. Jadi seterusnya kita beralih pula kepada objektif permainan ini. Jadi sebenarnya apabila kita menggunakan permainan ini, kita menggunakan teknik bunyi huruf, iaitu A, B, C, D dan seterusnya. Jadi secara tidak langsung kita akan melatih murid membunyikan huruf vokal dan juga huruf konsonan. Jadi ibu bapa atau guru yang memantau murid-murid menggunakan permainan ini perlu memfokuskan sebutan yang disebut oleh murid tersebut. Jadi secara tidak langsung ibu bapa dan guru perlu membaiki sekiranya ada kesilapan yang berlaku. Jadi bunyi huruf vokal dan konsonan tersebut perlu difokuskan sebelum digabungkan. Jadi seterusnya pada peringkat penggabungan tu, kita perlu mendengar betul-betul sebutan ba, ca, da dan seterusnya. Jadi apabila sebutan tersebut jelas dan tepat, barulah kita boleh pergi ke peringkat-peringkat yang seterusnya. Jadi ini merupakan permainan pada peringkat awal dan sangat sesuai untuk kanak-kanak yang baru belajar membaca menggunakan teknik bunyi huruf. Okey. Jadi dia juga melatih sebutan dengan suku kata KV. KV ni adalah suku kata yang paling asas lah, yang tiada gabungan dan tidak kompleks lagi. Jadi dia tidak membebankan murid-murid yang ingin belajar daripada fasa permulaan ini. Jadi perkara ini memang sangat sesuai lah untuk kanak-kanak ya. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Berbalik kepada saya, Cikgu Azman ataupun Cikgu Syam. Okey, saya akan berceritakan tentang peranan ibu bapa dalam penguasaan literasi bahasa kepada anak-anak. Saya yakin bahawa ibu bapa ni merupakan insan yang paling terdekat dengan anak-anak. Jadi, kita selaku ibu bapa yang bertauliah ataupun yang bertanggungjawab harusnya ingin lihat anak-anak kita dapat menjadi budak yang pandai. Kalau tak pandai pun tak apa. Janji boleh belajar dengan baik. Itu sahaja. Jadi, saya amat mengesyorkan bahawa kepada ibu bapa perlu menyediakan bahan yang kreatif dan efektif di rumah supaya dapat menarik minat murid ataupun anak-anak dekat rumah tu. Kerana kita tahu anak-anak ni sangatlah minat dengan perkara-perkara yang seronok, perkara-perkara yang ceria dan sebagainya lah. Jadi dekat situ merupakan satu poin yang utama ataupun satu titik yang utama untuk kita menguatkan lagi minat anak untuk mendekati dengan literasi bahasa. Jadi saya yakin dengan aktiviti yang kami lakukan itu dapat memberikan anak-anak belajar dengan baik, membatang suku kata. Jadi mereka dapat mempelajari satu ilmu yang mudah dan seronok. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan mengenai peringkat prabacaan. Apa itu peringkat prabacaan? Peringkat prabacaan ini merupakan tempoh masa kanak-kanak bersedia untuk membaca. Sebelum kanak-kanak itu boleh membaca dengan baik, mereka perlu melalui peringkat prabacaan ini dengan bersedia untuk membaca. Selain itu, peringkat prabacaan ini juga merupakan peringkat di mana kanak-kanak akan didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang dapat menarik minat mereka untuk membaca. Jadi, aktiviti-aktiviti yang menarik ini apabila mereka dapat menarik minat murid-murid ini untuk membaca,
ia akan terus merangsang minat kanak-kanak ini untuk terus membaca di masa hadapan. Seterusnya. Baik, sekarang saya akan menceritakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada roda pintar ini. Yang pertama, roda pintar ini boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar bagi ibu bapa di rumah. Kerana pada roda pintar ini terdapat huruf-huruf konsonan yang perlu dipadankan dengan huruf-huruf vokal di bahagian luar roda pintar ini. Apabila roda diputar, huruf-huruf konsonan akan perlu dipadankan dengan huruf-huruf vokal yang terdapat di bahagian luar roda. Apabila huruf konsonan itu dipadankan dengan huruf vokal yang terdapat di luar roda tersebut, akan terbentuknya satu suku kata. Jadi di situ ibu bapa boleh menunjukkan panduan kepada anak-anak mereka apa yang perlu disebut. Jadi di situ anak-anak sudah dapat menyebut suku kata yang terbentuk hasil daripada putaran tersebut. Yang kedua, alat roda pintar ini boleh dijadikan sebagai alat membaca selain daripada buku ataupun majalah-majalah yang terdapat di luar sana. Mengapa? Kerana roda pintar ini bukan hanya sekadar ada yang meletakkan huruf konsonan dan huruf-huruf vokal saja. Ada juga roda pintar yang sudah sedia meletakkan suku kata yang perlu dipadankan dengan suku kata yang lain. Jadi contohnya seperti di dalam roda tersebut ada perkataan ba, suku kata ba. Dan di bahagian luar roda pintar itu terdapat suku kata ja. Jadi apabila diputarkan, ba bertemu dengan ja, jadi terbentuklah perkataan baca hasil daripada suku kata ba dipadankan dengan suku kata ja. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir adalah saiz roda ini dia mudah dipegang dan dibawa ke mana-mana oleh kanak-kanak dan ibu bapa. Jadi, kerana disebabkan oleh saiz yang tidak terlalu besar dan nipis ini, dia boleh dibawa ke mana-mana. Jadi, kanak-kanak boleh membaca di mana-mana saja mereka pergi. Tidak kiralah sama ada mereka pergi bercuti bersama keluarga ataupun pergi ke tempat-tempat lain. Jadi, kanak-kanak boleh membaca di mana-mana saja dengan panduan ibu bapa mereka. Terima kasih saudara Izham ataupun Cikgu Izham di atas penerangan tentang kelebihan. Kini saya akan menceritakan tentang kelemahan. Maklumlah, kita sendiri pun kita rasa kita diri ni sempurna. Namun, ada juga kelemahannya. Jadi, saya akan menerangkan lagi tentang kelemahan aktiviti ini. Saya berpendapat bahawa aktiviti ini mungkin kurang menarik mereka. Kerana seperti yang kita tahu, kanak-kanak ataupun anak-anak kita ni mestilah mereka paling minat apabila menggunakan telefon pintar. Seperti yang kita tahu, mereka berminat untuk bermain permainan dalam telefon pintar tersebut. Sebagai contoh, kita ambil Mobile Legends, Dentum Otak, PUBG dan sebagainya lah. Dan saya yakin apabila anak-anak berusia 6 hingga 8 tahun ini mereka ingin merasakan sesuatu keseronokan untuk ataupun kita panggil ia sebagai perkara yang seronok lah untuk dilakukan dan tidak memberikan mereka rasa terbeban dengan sesuatu perkara itu. Jadi mereka memilih untuk menggunakan telefon pintar ini kerana mereka rasa dapat apabila mereka nak sesuatu, mereka boleh lakukan pencarian di YouTube, Google dan sebagainya lah. Jadi kita dapat lihat dekat YouTube ni ada banyak macam-macam, ada cara pendekatan yang lebih baik ataupun permainan ataupun apa-apa yang mereka mahukan, kerana mereka semasa umur 6 hingga 8 tahun ini mereka sangat ingin merasakan keseronokan dalam diri dan ingin mengetahui perkara yang mereka tidak tahu. Jadi saya yakin aktiviti yang kami lakukan itu mungkin kurang menarik mereka kerana tidak menggunakan gadget. Seterusnya anak-anak ataupun kanak-kanak mungkin suka untuk bermain permainan ini, namun tidak menghayati aktiviti literasi tersebut. Maklumlah, seperti yang saya sebutkan tadi, gadget merupakan ataupun telefon pintar ni merupakan isu yang utama mengapa mereka tidak berminat. Jadi saya yakin dengan apa yang saya hujahkan ini,
memberikan sedikit sebanyak tentang kelemahan ataupun kekurangan di setiap aktiviti yang kami lakukan. Almaklumlah, setiap yang kita rancang tak semestinya akan kita dapat. Kalau ada jam, pasti ada rotinya. Kalau ada kelemahan, pastilah ada penambahbaikannya. Dan kalau ada awak, pasti ada saya. Okey, gurau saja. Jadi, kita akan meneruskan lagi pembentangan dengan cadangan penambahbaikan yang boleh kami lakukan terhadap produk ini. Okey, jadi kami melihat bahawa produk ini seakan-akan sangat mudah dan untuk kanak-kanak belajar menyebut perkataan-perkataan. Namun begitu, ada potensi bahawa produk ini mampu memecah pasaran di negara kita. Dengan apa? Saya rasa kita perlu menambah peringkat-peringkat yang ada dalam aktiviti ini. Sebagai contoh, perabacaan, mekanis dan juga mentalis. Struktur kata yang ada dalam aktiviti ini sangatlah mudah. Jadi kita boleh memfokuskan kepada peringkat seterusnya. Sebagai contoh, struktur kata yang lebih kompleks. Jadi itulah yang saya dapat lihat cadangan penambahbaikan pertama. Yang kedua, kita boleh menggunakan aplikasi seperti picker wheel. Jadi kalau kita guna roda yang secara fizikal ini, murid-murid dia dah dapat tahu dah apa yang dia nak sebut. Jadi kadang-kadang mereka hanya menghafal dan tidak berfikir sangat pun untuk menyebut perkataan ini. Jadi kalau kita ada aplikasi digital, kita boleh pilih secara rawak perkataan yang perlu disebut murid. Bila mereka mendapat perkataan secara rawak, barulah dekat situ satu pemikiran berlaku tentang apakah sebenarnya bentuk huruf ni dengan sebutan dia. Jadi dekat situ adalah penambahbaikan kedua. Yang ketiga pula, kita boleh memberi panduan yang lebih mendalam dan berfokus kepada ibu bapa. Sebab sekiranya kita dah tambah peringkat, kita mesti menambah panduan yang lebih mendalam. Jadi perkara ini boleh digerakkan dari satu institusi ataupun kepada ibu bapa sendiri. Jadi mereka boleh gunakan dekat rumah, dekat mana-mana sahaja mereka boleh gunakan. Sekiranya ada panduan yang lengkap dan fokusnya apa yang kita nak capai dalam pengajaran murid-murid atau anak-anak kita nanti. Jadi yang terakhir ialah fokus huruf yang banyak digunakan. Mungkin pelik sikit bunyi dia, tapi tidak semua huruf kita perlu terapkan kepada anak-anak ini. Apa guna huruf-huruf yang jarang keluar dalam bahasa Melayu? Sebagai contoh Q, Z, Y, X. Jadi huruf-huruf ni dia tidak banyak pun sebenarnya dalam bahasa Melayu. Jadi sesuai untuk kanak-kanak ini belajar huruf-huruf yang banyak keluar. Sebagai contoh huruf vokal lah. Huruf vokal mesti ada. Sebab apa? Sebab bunyi tu boleh timbul dalam kataan sebab huruf vokal lah. Dia sangat banyak digunakan dalam buku-buku kanak-kanak sekarang. Bukan sekarang saja, daripada dulu lah. Jadi sebab itu saya rasa aktiviti ini perlu memfokuskan huruf-huruf yang banyak keluar dalam pendidikan awal ataupun dalam tahap-tahap awal pembelajaran ini. Jadi itulah sahaja cadangan penambahbaikan yang saya rasa kena ada dalam produk ini. Jadi sebagai rumusannya, saya rasa dengan penambahbaikan yang ada tadi, serta kita telah teliti kelebihan serta kekurangan dia, cara bermain dia dan objektif-objektif dia. Jadi saya rasa wajarlah aktiviti ini kami pilih untuk pembentangan kali ini. Betul tak? Jadi saya rasa bahawa aktiviti ini memang mempunyai potensi yang mendalam untuk dipasarkan di peringkat negara kita ataupun di dunia. Tapi namun begitu, kita kena fokuskan apa? Kita kena fokuskan teknologi yang kita boleh gunakan. Sebab apa sekarang ni guru-guru pun sudah belajar teknologi ni untuk disampaikan kepada murid. Jadi sebab apa teknologi ini sekarang sudah semakin dekat dengan diri murid-murid. Mereka lebih gemar untuk menggunakan gadget-gadget sebagai alat bantu mengajar. Jadi seperti saya Dina Ubah cakap, kita mestilah mendidik anak-anak kita mengikut zaman mereka. Jadi sebab itulah kita perlu berubah daripada pemikiran yang agak biasa ini kepada yang lebih progresif, supaya kita dapat dekat dengan hati anak-anak kita. Bila kita dah dekat dengan mereka dengan cara penyampaian kita, mungkin mereka akan lebih cepat mendalami ilmu itu berbanding kita sendiri.
Sebab apa? Kita dah ada banyak inovasi tentang perkataan. Jadi sebagai contoh yang saya cakap tadi, kalau kita fokus perkataan yang banyak kita guna, murid-murid itu secara tidak langsung mereka akan dapat minat itu, dan mereka akan belajar sendiri dengan lebih mendalam tentang huruf-huruf lain yang kita kurang sebut tadi. Jadi perkara itu merupakan satu perkara yang positif dan kita perlu terangkan dan kita perlu terapkan kepada anak-anak ini. Jadi sekian sahaja daripada kami. Saya harap pembentangan ini dapat memberikan kesan yang mendalam kepada pendengar-pendengar di sana ya. Terima kasih.